Fadil Ustaz Adhan Hadari Bapak Tafsir di Jami'ah Al-Islam di Rahmah, Tuan-tuan Imam, Tuan Pengurusi, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kerana dipertemukan kita pagi ini dengan seorang tokoh daripada Majlis Jabatan Agama Islam Daerah Muar, Pejabat Agama Islam Daerah Muar. Jadi tak perlu dikenalkan lagi, Ustaz Alhamdulillah ramai kenal tapi cuma permohonan kami Ustaz untuk pagi ini, kalau bolehlah 1 bulan minta dua kali subuh tu macam mana, cuba Ustaz fikirkan, Ustaz timbang-timbangkan. Dan Ustaz-Ustaz yang sebelum ni, Ustaz Jumaat dia tak dapat untuk teruskan kalau pagi Jumaat, dia boleh hari Sabtu Ahad. Jadi kita punya program pagi Jumaat. Dan yang keduanya, Ustaz Khairul masih dalam kesihatan yang kurang mengizinkan. Jadi kita mohonlah Ustaz timbang-timbangkan untuk surau ini dihidupkan setiap pagi Jumaat. Dan satu yang dua lagi slot adalah Ustaz Taudin. Jadi minta Ustaz timbang-timbangkan untuk kita sama-sama manfaatkan. Cuma untuk pagi ini saya dimaklumkan tajuk kita adalah hadis 40. Tapi hadis 40 sebenarnya telah dibawa oleh Ustaz Firdaus. Tapi tak mahu apa untuk perkenalan kita ini. Dan untuk yang akan datang insyaAllah kita mohonlah Ustaz cuba susulkan untuk pengajian tafsir untuk kita. Sebab Ustaz ni pakar dalam tafsir. Jadi untuk tidak melengahkan masa, kerana kita ada 30 minit saja. Lewat sikit aku Ustaz Jadi kita mohon Ustaz untuk teruskan. Sila. Yang ini yang ni. Oh dia kamu Ustaz. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa afdalih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Fajazakumullahu khairan jazaa pada seluruh para hadirin hadirat muslimat. Mudah-mudahan pada pagi ini kita mendapat keberkatan, rahmah, hidayah, inayah, taufik, bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini saya akan menerangkan, menghuraikan berhubung dengan kitab yang dipanggil dengan Al-Arba'un An-Nawawiyah, 40 hadis Imam An-Nawawi, yang mana telah dihuraikan, dijelaskan oleh ustaz yang mengajar di sini.
Saya pilih ni bukan pilih keseluruhan baca, kerana hadis 40 ini pertama sekali buat niat dan menjadi sunnah para alim ulama kita. Mereka memulakan kitab-kitab mereka dengan bab niat. Jadi kebanyakan ulama-ulama Islam terdahulu yang memulakan kitab mereka dengan bab niat, di mana dijelas kepada kita antaranya apa yang disebut oleh alim ulama kita. Antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, imam dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, menyebut yadkhulu fi sab'ina baban minal ilm, memasukkan beliau pada 70 bab dari ilmu. Dia masukkan 70 bab dari ilmu, di mana Abdul Rahman bin Mahdi rahimahullah ta'ala menyebut yanbaghi likulli man sannafa kitaban ayyubtada'u fihi bi'adzal hadith tanbihan lit-talibi ala tashihin niyah. Wajar bagi tiap-tiap orang yang mengarang kitab dimulakan pada kitab dengan hadis ini, dimulakan kitab dengan hadis bab niat, menjadi peringatan kepada penuntut ilmu itu atas membetulkan niat. Ini dia. Jadi saya mulakan dengan niat lah, walaupun sebenarnya saya mengisi kekosongan saja ni, yang ke awal ni. Apa yang diberitahu oleh imam tadi, maknanya masih lagi dalam perbincangan lah. Kita fikir dulu, kita istikharah dulu. Jadi kita mulakan hadis, mengambil keberkatan pada pagi ni, di samping setelah mana kita menghadapi COVID-19, daripada PKP kepada PKPB, kemudian kepada PKPP. Daripada awal PKP 3 orang kalau Johor lah, ikut bidang kuasa agama dan negeri Johor. Walaupun secara umumnya kadang orang tak faham apa yang, bila Perdana Menteri umum sesuatu tu, bila berkait dengan negeri, dia ada bidang kuasa tertentu. Secara umumnya apa yang di peringkat persekutuan lah, umum, peraturan atau yang umum. Kemudian pelaksanaan di negeri mengikut bidang kuasa yang ada pada negeri lah, terutama dalam bidang yang berhubung dengan institusi agama. Masa PKP 3 orang, Imam Bilal Noja. Masuk PKPB jadi 12 orang. Kemudian PKPP peringkat pertama 40 orang. Peringkat kedua 1/3 menurut kapasiti masjid maupun surau. Maka berperingkat-peringkat, mengikut kesesuaian kaedah yang ulama kita sebut berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah, la darar wa la dirar. Tidak memudaratkan diri dan juga tidak memudaratkan orang lain. Ada orang kita dia kias masjid dengan pasar raya. Kenapa pasar raya boleh, kenapa masjid tak boleh? Ada kias gitu, itu salah. Konsep yang betul mesti dilihat dari sudut pendalilan dan situasi yang berlaku. Ini kena faham. Ulama ni bukan saja-saja. Yang bercakap ni kadang netizen dia lebih pandai. Dia lebih pandai. Ulama itu berhimpun, berkumpul secara kolektif menurut fatwa negeri masing-masing. Maka mereka berbincang, melakukan yang dipanggil dengan ijtihad semasa. Maka ada orang kata mereka buat
mereka keluar hukum, mereka tanggung dosa orang ramai. Dia bercakap begitu, netizen tak faham. Padahal ulama itu mereka berijtihad, mengeluarkan suatu hukum semasa, ijtihad semasa yang sesuai dalam konteks keadaan semasa, waqi' semasa. Ada fiqh ni, ada fiqh semasa, fiqh waqi' semasa. Maka mereka berhukum, andai kata salah, dapat 1 pahala. Kalau salah, ijtihad mereka dapat 1 pahala. Andai kata betul, dapat 2 pahala. Mana kira dosa tu? Buat dosa pula, sedap kita hukum orang dosa. Ulama pula kita hukum dosa. Kita ni, tanggungjawab kita, orang awam ikut aja. Macam kita, macam saya ni, ikutlah. Kita orang awam ni, kita kena faham. Jadi hadis yang pertama, mudah-mudahan kita tajdidun niyah, kita memperbaharui niat kita dari masa ke semasa, niat ikhlas kepada Allah SWT. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, artinya daripada Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amalan-amalan itu bermula dari niat-niat, dan sesungguhnya bagi setiap seseorang itu ia akan memperolehi berdasarkan untuk apa diniatkannya. Maka barang siapa niat hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah menjadi untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya untuk maksud dunia, maka ia maksudkannya itu akan terpenuhi, atau kerana seseorang wanita, maka ia akan mengahwininya. Oleh yang demikian, hijrahnya adalah berdasarkan kepada maksud apa hijrah itu dilakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh 2 orang imam muhaddithin, 2 orang imam besar hadis, iaitu pertama Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barzirbah Al-Bukhari. Itu pertama, disebut imam, kita gelaran Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari. Dan kitabnya Sahih Al-Bukhari, disebut Sahih Al-Bukhari. Kitab yang sahih. Ada ulama kita kata kitab Sahih Al-Bukhari mengumpulkan hadis-hadis ini. Himpunan Imam Al-Bukhari yang dipanggil Sahih Al-Bukhari adalah kitab kedua terbesar selepas Al-Quran. Kitab kedua terbesar selepas Al-Quran, Al-Bukhari, hadis Sahih Al-Bukhari. Bila sebut Imam Sahih Al-Bukhari ni, hadis-hadisnya hadis yang sahih lah, kita katakan. Dia panggil sahih mujarrad, semata-mata sahih. Tak boleh kita ketikai. Ada satu tempat yang dulu kena wabak. Kena wabak di Yaman, tak salah saya. Jadi ulama mengambil keberkatan. Dibacakan kitab Sahih Al-Bukhari. Baca kitab Sahih Al-Bukhari. Bila habis baca, wabak hilang. Ini keberkatan. Hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Ini yang jadi masalah orang kita. Bila tiada dipanggil digugurkan kewajipan Jumaat, solat Jumaat. Maksud digugurkan kewajipan solat Jumaat bila ada darurat menyebabkan
solat Jumaat yang wajib fardu ain terpaksa digantikan solat zuhur. Jadi dia marah tak solat Jumaat tu, dia marah. Kewajipan solat Jumaat tu tak ada digurang, tapi dia marah. Dia nak mengejar kewajipan itu. Dah tak wajib untuk dia. Melainkan pada masa tu di awal PKP, Imam Bilal Noja, dia macam frontliners lah. Imam Bilal Noja ni dia golongan ribat, orang yang ditugaskan, atau siapa sajalah yang ditugaskan, atau suami keluar rumah nak cari makanan, keperluan. Ada masa-masa begitu. Tak perlu duduk rumah, bersabar mengharapkan pahala Allah Ta'ala. Pada masa zaman wabak, duduk rumah lebih menjadi keutamaan. Dia kena faham. Ini dia nak kejar juga. Dia nak panjat pintu pagar masjid ada. Dia marah kenapa tak boleh sembahyang Jumaat. Kenapa kerajaan tak benar. Dia dah biasa. Ialah benda fardu ain. Ini dia. Benda yang perkara begitu, ini berkait dengan ialah. Tapi kalau jadi norma baru ni, nanti bila dah boleh sembahyang Jumaat kan nanti rasa lain macam sedap pula duduk rumah lain pula. Bila dah wajib fardu ain bagi laki-laki dah tidak boleh tidak lah. Maknanya bila darurat tadi. Ada orang baca hadis, dia kata 3 kali betul-betul tak sembahyang Jumaat, hati Allah tutup, kunci. Disebut dalam hadis ya. Tapi hadis itu disebut ghair darurah, dengan tanpa sebarang darurat. Tapi bila ada darurat, maknanya dipanggil ma'zur syar'i lah, dimaafkan. Bila tak boleh sembahyang Jumaat, kita boleh lagi, kita kata ganti sembahyang zuhur. Boleh lagi sembahyang. Tapi orang tak risau pula dengan majlis ilmu. Majlis ilmu orang tak risau. Dia rasa tak risau. Sedangkan tanpa majlis ilmu menyebabkan orang dalam kejahilan. Itu patut lagi risau. Tapi disebut sebab kita tak menganggap penting soal ilmu agama ni. Kita belajar ilmu agama ni sampai matilah, ibaratnya begitu. Imam Al-Bukhari. Yang kedua, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang namanya Abu Al-Husaini Muslim bin Al-Hujjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Kitabnya Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim ni disyarahkan oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ada syarah Sahih Muslim. Kedua ulama ni ulama hadis yang meriwayatkan hadis ni, bila dicantum jadi hadis muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi ni sepakat ke atasnya, maknanya tersangat sahih lah, sahih sangat. Bila jumpa hadis ni, hadis yang terlalu sahih sangat. Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari di awal kitab sahihnya di dalam kitab Al-Iman, bab yang menerangkan tentang bahawa sesungguhnya amalan-amalan itu adalah dilakukan dengan niat yang baik, dan bagi setiap lelaki itu ia akan memperolehi dari sesuatu amalan yang dilakukannya berdasarkan niatnya. Dan pada 5 tempat yang lain di dalam kitab sahihnya. Ini dia. Ditulis bab niat ni di awal bab. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Al-Imarah, bab menerangkan perkataan Rasulullah SAW, sesungguhnya amalan-amalan itu bermula dari niat-niat. Dalam bab Imarah, bab kepimpinan. Juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ni, termasuk Kutubus Sittah. Kutubus Sittah, kitab hadis yang 6. Imam Abu Daud sebut dalam kitab At-Talaq, bab mengenai talak perceraian, bab mengenai apa yang dimaksud oleh At-Talaq, dan juga bab niat. Imam At-Tirmizi di dalam kitab Fadailul Jihad, bab jihad, kelebihan-kelebihan jihad, bab menerangkan tentang orang yang berperang justru riak dan untuk memperolehi dunia. Ibnu Majah dalam kitab Az-Zuhud, bab niat. An-Nasa'i di dalam kitab At-Taharah, bab niat dalam wudu. Ad-Darukutni, Ibnu Ibn Al-Bahaqi
Dan juga Imam Ahmad dan musnadnya, semuanya meletakkan hadis ini, hadis berhubung dengan niat. Jadi apa yang penting dari hadis ini? Sesungguhnya hadis ini adalah dari kalangan hadis-hadis yang penting, yang merupakan paksi agama Islam. Paksi agama Islam. Ia merupakan usul agama dan padanya terkitar kebanyakan hukum-hukum agama Islam. Ini jelas dari perkataan alim ulama mengenainya. Abu Daud telah berkata, sesungguhnya hadis ini, sesungguhnya amalan-amalan itu bermula dari niat-niat, adalah setengah dari agama Islam. Justru agama itu sama ada zahir yang merupakan amalan atau batin yang merupakan niat. Jadi Imam An-Nawawi dalam beberapa kitabnya, antara Riyadhus Shalihin, hadis, kitab himpunan hadis berkait tentang adab akhlak, dalam kitab Al-Azkar, dan juga dalam kitab ini, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, meletakkan hadis ini, hadis yang awal. Abu Ubaid Abu Ubaid telah berkata, tidak ada di dalam hadis-hadis faedah yang lebih luas dan lebih banyak berbanding hadis ini. Ini kelebihan. Jadi dari sudut hadis disebut, yang meriwayatkan disebut rawiyul a'la. Apa perawi yang utama? Sayyidina Umar bin Al-Khattab sebagai Abu Hafs. Al-Hafs artinya Al-Asad, artinya singa, bapa singa. Sesungguhnya Umar itu adalah singa Allah. Ini adalah kunyah, gelaran bagi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kerana Umar Al-Khattab ni terkenal orang yang tegas di dalam Islam, dalam agama. Perawi utama, disebut rawiyul a'la. Perkataan innamal a'malu binniyat. Innama disebut adatul hasr, iaitu alat bagi menghadkan sesuatu, yang artinya ia menetapkan sesuatu yang disebutkan selepasnya dan menafikan atau mengeluarkan dari lingkungan hadnya itu yang selain darinya. Artinya bila sebut innama, satu-satunya. Satu-satunya. Yang lain tak termasuk itu. Ini pengkhususan. Adatul hasr. Alat kata bahasa Arab. Innama. Innama. Innamal a'malu. Bahawasanya tidak lain amal-amal itu binniat, dengan niat-niat. Khusus. Amalan al-a'mal. Dengan lafaz jamak. Segala amalan. Perkataan binniat dengan niat-niat ialah dari segi bahasa tujuan. Dari segi istilah pula, ianya merupakan suatu tujuan yang disertai dengan perbuatan. Ini dia. Kita lihat di mana seorang hamba Allah ada 3 benda yang mesti ada. Hatinya, lidahnya, lidah percakapannya, dan anggota perbuatannya. Disebut at-tasdiqu bil qalbi, al-iqraru bil lisan, al-amalu bil jawarih. Pertama, membenarkan hati, ini niat. Yang kedua, disebut al-iqraru bil lisan, kita punya pengakuan lisan. Yang ketiga, al-amalu bil jawarih, amal anggota kita. Jadi semua berkait dengan kata-kata, percakapan berkait dengan perbuatan. Yang penting disertai dengan niat. Kalimah imri'in, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan hanya bagi tiap-tiap seseorang apa yang dia niatkan. Seseorang disebut seorang insan, manusia atau individu, sama ada laki-laki maupun perempuan.
Disebut wa innama likulli imri'in, hanya bagi tiap-tiap seseorang, baik laki-laki perempuan, apa yang dia niatkan. Maka di sini berkait dengan apa yang disebut sebagai hukum syarak. Hukum syarak, perkara-perkara tertentu di mana dijelas kepada kita dan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali yang mengatakan bahawasanya bagi tiap-tiap seseorang apa yang dia niatkan berkait dengan hukum syarak, yang mana amalnya dengan niat, jika baik maka baik ganjaran pahalanya, jika buruk maka amal buruk itu terhadapnya dosa, dibalas dengan dosa, dikira dosa amal buruknya. Ini dia. Para ulama telah bersepakat bahawa sesungguhnya amalan-amalan yang terbit dari orang-orang mukallaf yang beriman tidak akan diiktibarkan sebagai amalan dari segi syarak dan tidak juga diganjari atas pelakuan itu kecuali dilakukan dengan niat. Waktu berniat dan tempat niat. Waktu niat adalah pada awal mengerjakan ibadah, seumpama takbiratul ihram untuk solat. Di waktu berihram untuk mengerjakan haji. Adapun puasa adalah mencukupi berniat sebelumnya pada malam hari lantaran kesusahan untuk memastikan waktu fajar. Ini kita kena faham. Di mana dalam mazhab kita Syafi'i, waktu niat itu semasa kita takbiratul ihram. Artinya kita Allah tu niat kita. Dan mazhab yang lain menyatakan niat itu adalah sebelum takbiratul ihram. Ini khilaf di kalangan ulama. Cuma ada orang kita ni dia susah. Dia angkat takbiratul ihram, dia susah. Dia tak jadi-jadi. Jadi syak wasangka pula. Buat kerja makro pula, tak jadi-jadi. Yang penting dia niat sembahyang, dia ada di situ takyin sembahyang apa yang dia nak sembahyang. Dan niat itu mestilah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila dia Allahu Akbar, dia niat tak habis. Patutnya sebelum bar tu, Allahu Akbar sebelum bar, dia tak habis. Maka dimaafkan. Dia boleh terus sambung lah. Walaupun dia dabar, dia sambung. Yang penting dia tahu dia sembahyang asar, dia tahu sembahyang asar. Dia sembahyang subuh, dia tahu sembahyang subuh. Zuhur dia tahu sembahyang zuhur. Sebab dia berkait dengan lintasan hati. Adapun dalam perkara puasa yang puasa wajib lah, kita kata puasa wajib ni mesti niat di malam hari. Adapun bila puasa sunat, contoh lepas subuh, tiba-tiba rasa macam nak puasa sunat, boleh puasa. Niatnya sebelum zuhur boleh lagi. Kalau solat puasa sunat. Kalau puasa wajib mesti di malam hari sebelum subuh. Tempat niat di dalam hati tidak disyaratkan melafazkan niat tersebut. Walau bagaimanapun adalah dimustahabkan, yang ini disunatkan melafazkannya agar lidah boleh membantu hati dalam menghadirkan niat itu. Maknanya dalam mazhab kita Syafi'i, lafaz talafuz dipanggil tu sunat. Usalli fardhu zuhri, dan kita talafuz kita panggil, sebenarnya tujuan talafuz itu adalah menguatkan niat tu. Tapi orang kita ni orang Melayu, dia hafaz talafuz niat tu, dia hafaz. Talafuz niat tu bahasa Arab. Yang penting dia faham talafuz niat tu, dia faham. Jadi menguatkan hati dia bila dia angkat takbir. Disyaratkan dalam niat tersebut penentuan takyin. Penentuan takyin. Takyin ni ada ni kalau dalam bab solat, di mana barang apa yang diniatkan itu membezakan dari apa yang selainnya.
Justru itu adalah tidak cukup sekadar berniat mengerjakan solat sahaja, tetapi tidak mestilah ditentukan ni ta'yin apakah solatnya sama ada dengan solat zuhur ataupun solat asar. Sama juga kita nak buat korban ni. Korban ni kita kena tahu apa itu korban yang berbentuk sunat, apa itu korban yang berbentuk wajib. Korban wajib ni ada dua, satu niat nazar lah. Lapah nazar, kita nazar nak buat korban. Yang kedua, bila kita adakan di situ penentuan ta'yin. Ta'yin ni macam kita kata aku nak korban dengan lembu yang ini. Lembu yang ini kita beritahu. Lembu tu jenis apa? Kerbau tu jenis apa? Maka dipanggil dengan korban wajib. Ini kita kena faham. Jadi wajib kena buat, korban tu wajib kena buat. Kemudian yang wajib ni semuanya kita kena sedekahkan kepada fakir miskin. Kalau korban sunat ni kita sebahagian boleh keluarga kita lah. Paling banyak kadar 1/3 tu banyak sangat lah. Biasa keluarga dia tak ambil lah satu kuih, walau keluarga dia ambil 2 kilo ke sekian. Sekadar kan. Sebab dia lebih kepada niat nak sedekah. Kerana dalam mazhab kita Syafi'i yang afdalnya sedekah semuanya. Tapi boleh untuk kita rasa, sebab ada hukum sunat berasa daging tu, makan tu. Namun kalau korban wajib, kita kena sedekahkan semuanya kepada fakir miskin. Ni kita kena tahu. Ada orang dia suka nak lembu apa, kambing apa, aku nak jenis macam ni. Siap tunjuk. Dia tak tahu jadi wajib ke dia. Ini kita kena faham. Jadi saya rasa cukup setakat itu. Panjang perbahasannya. Cukuplah kita faham. Quli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad ijtama'at ala muhabbatik wal taqan ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tahadat ala nasrati syari'atik fa fikillahumma rabitataha wa dimuddaha wa hadiya subula wa mal'abi nurika alladhi la yakhbu wa syrah suduraha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alayka wa ahya bi ma'rifatik wa min al-syahadati fi sabilika innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Allahumma kshif 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' ma la yakshifu ahadun ghairuk. Tahsanna bi'izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'ala al-hayy alladhi la yamut. Isrif 'anna al-adha innaka 'ala kulli syai'in qadir. Isrif 'anna al-adha innaka 'ala kulli syai'in qadir. Isrif 'anna al-adha innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.